Nama saya Nurul Izzati dan saya akan membentangkan tentang maksud maqasid syariah. Maksud maqasid syariah ialah tujuan atau makna yang dikehendaki syarak yang mesti diusahakan untuk dicapai. Namun begitu, maqasid syariah ini boleh didefinisikan dari tiga sudut, iaitu dari sudut bahasa. Maqasid adalah merupakan kata jamak daripada maksad dan maqsid dan perkataan qasad dalam bahasa Arab yang bermaksud menuju ke suatu arah. Dari sudut syariat pula, bermaksud tempat terbit air yang menjadi sumber minuman, jalan, apa yang disyariatkan Allah dari aspek akidah dan hukum, agama dan pandangan mazhab yang jelas dan lurus. Seterusnya, dari sudut istilah, ia merupakan keseluruhan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Secara umum, maqasid syariah seperti yang diterangkan oleh ulama usul fiqh ianya merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin masalah yang dihadapi dan keselamatan umat manusia. Untuk slide seterusnya, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya. So maqasid syariah ni boleh dirumuskan sebagai undang-undang atau peraturan yang tertentu. Sebabnya, manusia ni kita tahu dalam wujud beberapa juta tahun yang dulu dan manusia ni kita dicipta tanpa panduan asas. So, kita dapat hidup dengan harmoni dan aman. Juga kita boleh panggil dia sebagai kaedah penyelesaian. Sebab dia ada perbalahan dan juga lain-lain. Saya akan terangkan 3 objektif maqasid syariah. Yang pertama adalah menjaga keselamatan agama. Agama ni kita kena titik beratkan dia ialah agama ni adalah pemisah kualiti seseorang. So bagi pendapat saya, kegiatan yang dilaksanakan kenalah dijaga agar tak bercanggah dengan ajaran yang berteraskan fahaman tauhid serta tidak menggugat akidah yang diamalkan seseorang. Jadi kita tahu Islam ni datang untuk membebaskan minda dan juga kepercayaan manusia daripada belenggu khurafat, tahyul, kemunafikan dan kesyirikan. Jadi Islam ni dia menggalak manusia untuk beriman kepada Tuhan yang satu. Seterusnya adalah maqasid syariah kedua adalah menjaga dan memelihara jiwa serta tubuh badan manusia. So, kita boleh lihat bahawa Islam ni dia telah mewajibkan semua orang, setiap individu untuk menjaga keselamatan diri masing-masing daripada masa sama melarang keras perbuatan yang boleh mengancam keselamatan nyawa diri orang lain. Contoh yang kita boleh ambil adalah bila peraturan jalan raya kita kena mematuhi peraturan. Contohnya lampu isyarat untuk kita mengelakkan diri daripada berlakunya kemalangan. Macam tu juga bila COVID-19 menyerang, ada beberapa perkara yang berubah. Contohnya masa solat jemaah yang dihadkan di masjid, sebabnya nak lindung nyawa bagi semua pihak. Jadi maqasid syariah yang terakhir adalah menjaga akal dan juga pemikiran yang merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi kita tahu akalnya adalah nikmat yang hanya diberikan kepada manusia sahaja. Dengan akal ni manusia dapat menginterpretasi segala anugerah alam untuk kesejahteraan manusia. Jadi bersesuaian dengan apa yang manusia boleh buat ni, apa yang akal berfungsi, sewajarnya Islam ni dia kena jagalah. And then Islam dah menegaskan mengenai kepentingan untuk menuntut dan menguasai ilmu pengetahuan. Sebab bukan saja kita kena jaga, tapi kita kena tajamkan lagi akal kita. Kenapa kena jaga? Sebab akal ni merupakan anugerah yang Allah bagi kepada manusia. Okey, kemudian akal ni dia merupakan keistimewaan daripada Allah SWT yang membezakan manusia dan makhluk yang lain. Dan Islam ni mengharamkan, sebab itulah Islam ni mengharamkan sebarang bentuk perlakuan yang boleh untuk
menjejaskan fungsi akal. Contohnya macam segala unsur yang boleh merosakkan akal dilarang sama sekali dalam Islam. Contohnya minum arak, mengambil darah serta memikirkan perkara yang tidak dijangkau oleh akal manusia. Terima kasih. Saya Anur Afifatul Aimi akan membentangkan contoh pengaplikasian sains gunaan dalam negara Islam. Sains gunaan membawa maksud satu kajian atau penyelidikan yang lebih menekankan keperluan-keperluan yang mempunyai nilai amali dan terbahagi kepada dua jenis sains gunaan, iaitu sains teknologi dan sains kejuruteraan. Sains teknologi merupakan satu ilmu yang berbentuk praktikal atau teknikal yang membolehkan manusia membuat sesuatu perubahan yang bermanfaat. Robert E. McGill membahagikan teknologi kepada tiga bahagian, iaitu teknik yang selalunya dirujuk sebagai produk-produk material buatan manusia. Yang kedua, satu bentuk kebudayaan manusia merupakan salah satu teknik dalam ilmu teknologi. Dan yang terakhir sekali, ialah satu perusahaan dalam membentuk masyarakat menyeluruh. Seterusnya ialah sains kejuruteraan. Sains kejuruteraan termasuk dalam bidang ilmu sains gunaan yang mempunyai kaitan dengan teori asas mereka bentuk sesuatu, hasil keperluan dan kegunaan yang boleh memberi khidmat dan manfaat kepada manusia. Ilmu kejuruteraan juga mempunyai satu ilmu disiplin yang berkait dengan kepandaian untuk menggunakan teknologi dengan lebih efisien dan turut memberikan banyak inspirasi dalam melakukan kemajuan kepada tamadun Islam. Antara sumbangan sains kejuruteraan kepada tamadun Islam ialah pusat pendidikan atau universiti seperti Universiti Al-Azhar yang berada di Mesir. Seterusnya, teknologi air bawah tanah untuk mengalirkan air dari sungai ke pusat pertanian, dan sumbangan yang terakhir ialah teknologi seni bina Islam yang mengagumkan seperti Masjid Al-Aqsa. Untuk slide seterusnya, saya akan serahkan kepada Ni Adriana Hasha bagi kesimpulan untuk keseluruhan pembentangan ini. Nama saya Nik Adriana Hasha binti Nik Karel Hafizi. Sepanjang kami melakukan penyelidikan tentang tajuk ni, kesimpulan yang kami dapat adalah maqasid syariah ni sangatlah berkait rapat dengan keharmonian serta kesejahteraan seluruh alam. Kita semua tahu maqasid syariah ni adalah tentang syariat Islam, dan seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama dan fuqaha, prinsip maqasid syariah pada hakikatnya menyatakan bahawa tujuan pensyariatan dari Allah mempunyai rahsia yang tersirat serta hikmah yang tersurat bagi setiap hidupan dekat muka bumi inilah. Selain itu, kami juga dapati bahawa agama Islam amatlah menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Maksud keseimbangan ni adalah sama berat atau tidak berat sebelah. Keseimbangan ni dapat dilihat dari segi hak-hak serta kepentingan kita. Macam mana hak kita terpelihara, macam mana hak kita terjaga dan tak ada pun yang teraniaya antara kita. Selain itu, kami juga dapat mengetahui bahawa Islam ni sangatlah mementingkan keadilan. Kami semua sedar Islam ni mementingkan keadilan. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rahman ayat 7 hingga 8 yang membawa maksud, dan Allah telah menjadikan langit yang tinggi serta dia mengadakan neraca keadilan undang-undang supaya kalian tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan. Undang-undang ni, keadilan dalam undang-undang dapat dilihat dari segi undang-undang kita, yang mana undang-undang kita tak disusun menurut pemikiran individu sahaja, tapi kita susun menurut syariat Islam juga. Dan syariat Islam adalah sebuah dokumen yang perundangan yang paling bagus, paling lengkap, adil serta menyeluruh serta merangkumi seluruh aspek yang berkait rapat dengan kepentingan manusia. Oleh itu, akhir kata kami semua berharap agar setiap insan di muka bumi ini atau setiap hamba mu'alaf hendaklah menjalankan tanggungjawab masing-masing dalam menjalani hidupan berlandaskan maqasid syariah agar kita semua dapat sama-sama hidup dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.